Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid Taulimu Arif. Cikgu harap kamu berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa dijauhkan daripada wabak penyakit. Okey, untuk PDPR, Pendidikan Kesihatan, pada hari ini kita akan belajar mengenai tajuk elakkan kemalangan. Okey, seperti yang kamu tahu, kemalangan kecil sering berlaku dalam kehidupan harian kita. Jika kita ni tidak berhati-hati. Jadi perhatikan gambar di muka surat 101. Okey, kamu boleh buka buku teks kamu muka surat 101. Okey, gambar ini menceritakan mengenai jenis kecederaan. Okey, apakah kecederaan yang berlaku berdasarkan gambar tersebut. Okey, jadi buka muka surat sebelah 102. Okey, untuk kecederaan yang pertama ialah kecederaan melecet. Ini disebabkan oleh kecuaian kita sendiri. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kecederaan melecet? Okey, kecederaan melecet ialah kecederaan pada kulit disebabkan oleh geseran yang berterusan di sesuatu kawasan kulit itu. Okey, sekiranya contohnya kulit kita itu dah luka sedikit, kemudian dia bergeser secara berterusan, maka lama kelamaan kulit itu akan melecet. Okey. Jadi apakah punca melecet? Jadi antara punca melecet termasuklah yang pertama, geseran antara pakaian dengan kulit. Okey, contohnya kasut dan pinggang kain atau seluar yang ketat. Okay, bila kamu pakai seluar yang ketat ataupun kasut yang ketat, tidak mengikut saiz kamu, maka berlakulah geseran yang berterusan dan menyebabkan kecederaan iaitu melecet. Yang kedua, geseran antara peralatan dengan kulit. Contohnya penggunaan cangkul. Okay, cangkul kamu tidak memakai sarung tangan. Apabila menggunakan cangkul lama kelamaan, kulit kamu akan melecet. Tak kiralah cangkul ke, tukul ke, okey, apa jenis peralatan yang mana berlaku geseran antara peralatan dengan kulit. Kemudian yang ketiga, kulit antara kulit. Okey, geseran antara kulit dengan kulit. Contohnya bahagian peha. Okey, sekiranya berlaku geseran yang berterusan, maka akan menyebabkan kecederaan iaitu melecet. Okey, untuk kecederaan yang kedua ialah melecur. Okey, melecur bermaksud kecederaan pada kulit disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh haba yang panas seperti air ataupun minyak panas. Okey, apakah punca? Apakah punca melecur? Punca melecur termasuklah yang pertama sekali terkena air atau cecair masakan yang panas. Tak kiralah. Okey. Tak kiralah apa pun, yang mana haba panas, haba panas yang terkena pada kulit boleh menyebabkan melecur. Okey. Punca yang kedua ialah tersentuh. Kulit kita tersentuh dengan objek yang panas. Misalnya apa? Seterika. Okey, kemudian yang ketiga, terkena percikan api. Dan yang keempat, punca melecur ialah terkena cecair bahan kimia. Yang mana bahan kimia ni yang menghakis, seperti asid. Dan yang kelima ialah terdedah terlalu lama pada sinaran matahari. Kerana sinaran matahari itu mempunyai haba yang panas dan jika terdedah terlalu lama, maka kulit kita akan melecur. Okey. Jadi lihat muka surat yang seterusnya, iaitu 103. Apakah bantuan awal? Okey. Apakah bantuan awal? Bantuan awal ni apa? Bantuan awal ni ialah kita membuat bantuan awal untuk kecederaan tersebut. Okey. Contoh bantuan awal untuk kecederaan melecet. Ini maksudnya sebelum ataupun kita sebelum
sebelum dihantar ke hospital dan sebagainya, kita melakukan bantuan awal. Okey, bantuan awal yang pertama untuk kecederaan melecet, hentikan aktiviti jika berasa tidak selesa. Kadang-kadang kamu pakai kasut yang tidak mengikut saiz, okey, yang ketat ketika kamu jogging ataupun berlari, tetapi kamu masih lagi jogging. Okey, kamu masih lagi berlari walaupun kamu dah tahu kasut itu ketat dan tidak sesuai dengan kamu. Jadi bantuan awal dia ialah hentikan aktiviti jika kamu merasa tidak selesa ataupun sakit. Kemudian yang kedua, cuci luka dengan air yang bersih dan sapukan antiseptik ataupun ubatlah. Kemudian balutkan luka dengan plaster ataupun kain kasar. Okey, jika perlu, bawa pesakit berjumpa doktor untuk mendapatkan rawatan lanjut. Okay, kadang-kadang kita dah biarkan lama-lama kulit kita yang terbuka ataupun luka itu akan ada apa? Akan ada kuman. Jadi makin teruk. Sekiranya makin teruk, kita perlu bawa berjumpa doktor untuk mendapatkan rawatan yang lanjut. Okey, kerana jika kecederaan melecet tidak diberikan rawatan dengan segeranya, maka bahagian yang melecet akan mengalami jangkitan kuman dan akan mengambil masa yang lama untuk sembuh. Okey. Seterusnya, untuk bantuan awal bagi kecederaan melecur, okay, perhatikan gambar di muka surat 104. Okay, gambar yang pertama. Okay, siramkan apa yang kamu perlu buat sekiranya berlaku kecederaan iaitu melecur. Yang pertama sekali, kamu perlu siramkan kawasan yang melecur dengan air paip selama 10 minit hingga 15 minit. Okey. Kemudian yang kedua, sapukan krim yang sesuai dan balutkan dengan kain kasar. Jika perlu, kamu bawa masa berjumpa doktor untuk mendapatkan rawatan lanjut. Okey. Jika kawasan yang melecur, contohnya kamu melecur di tangan yang mana ditutupi pakaian, maka tanggalkan pakaian dengan berhati-hati kerana bila kita kena air panas ataupun minyak yang panas, maka ia sangat sakit dan kamu perlu berhati-hati untuk membuka pakaian tersebut. Okey. Jika kecederaan melecur tidak dirawat dengan segera, bahagian yang melecur akan dijangkiti kuman juga dan menyebabkannya bernanah. Okey, kulit kita menjadi menggelembung ataupun sakit kulit yang teruk dan berparut. Jadi perlu mendapatkan rawatan dengan segera. Okey, itu saja untuk tajuk pada hari ini, elakkan kemalangan. Jadi cikgu harap kamu dapat memahami mengenai kecederaan melecet dan juga melecur dan apakah bantuan awal yang perlu dilakukan. Okey, untuk latihan pada hari ini, kamu buka buku teks muka surat 105 iaitu uji minda. Buat soalan nombor 1, 2 dan juga 3 sahaja. Okey, contohnya yang pertama, bagaimanakah terjadinya melecet. Okey. Yang kedua, soalan dia nyatakan punca melecet dan melecur. Seperti yang cikgu dah terangkan. Kemudian yang ketiga, kamu perlu menjawab soalan yang diberikan iaitu kamu sedang berehat di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara adik menjerit di dapur. Kamu mendapati kaki adik telah terkena air panas. Okey, sekiranya terkena air panas ni apa? Melecet ataupun melecur? Okey, melecur. Jadi kamu perlu terangkan langkah-langkah bantuan awal untuk merawat kaki adik kamu. Okey, jadi itu saja PDPR kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.